Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video saya pada kali ini. Anda semua dalam rancangan Rozali. Say what? Hari ini kita ingin bercerita berkenaan sistem penulisan bangsa Melayu, iaitu tulisan rejang. Tulisan adalah satu lakaran yang terhasil daripada menulis yang digunakan untuk menyatakan dan menggambarkan sesuatu. Ini adalah tulisan-tulisan yang terdapat di dunia ini, dan jika kita pergi ke kawasan anak panah tersebut, iaitu di kawasan Asia Tenggara sahaja, terdapat 300 logat yang berbeza. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa kawasan yang kecil seperti Asia Tenggara mempunyai logat yang begitu banyak sehingga 300 logat. Sebelum saya menjawab soalan tersebut, ini adalah senarai aksara-aksara yang terdapat di kawasan Nusantara. Ini adalah tulisan Pallava dan Kawi yang mempunyai pengaruh India, dan seterusnya adalah tulisan peralihan, iaitu tulisan Sunda, tulisan Jawa, tulisan Bali yang masih mempunyai pengaruh daripada India. Dan ini adalah tulisan asli Nusantara, dan kita pergi lebih detail, iaitu tulisan rejang, tulisan asli bangsa Melayu kita. Baik, berbalik pada soalan tadi, kenapa kawasan yang kecil seperti Asia Tenggara mempunyai logat yang begitu banyak sehingga 300? Ini jawapannya. Ini adalah peta globe yang boleh didapati di sekolah-sekolah, pusat sumber dan juga perpustakaan. Baik, anda bayangkan ini adalah globe bumi, dan bagaimana cara untuk mereka hasilkan peta hamparan yang berbentuk segi empat sama daripada permukaan yang berbentuk sfera. Caranya, mereka akan potong permukaan sfera ini dan kemudian mereka tarik permukaan yang di atas bagi mencantumkan kawasan-kawasan yang terpisah, dan akhirnya menjadilah peta mercator yang kita gunakan sekarang. Masalahnya di sini, apa yang akan terjadi sekiranya kita menghasilkan peta mercator daripada permukaan yang sfera? Masalah yang terjadi adalah kawasan yang berada di hemisfera utara dan juga hemisfera selatan akan menjadi lebih besar berbanding kawasan yang berada di khatulistiwa. Cuba anda bayangkan, kawasan tanah yang berada di selang longitude ini ditarik sehingga menyerupai selang longitude yang berada di kawasan khatulistiwa. Semestinya kawasan yang berada di atas akan kelihatan lebih besar berbanding yang berada di bawah. Dan ini adalah cara yang digunakan oleh mereka bagaimana untuk menghasilkan peta mercator, di mana mereka akan letakkan sumber cahaya di tengah, dan cahaya tersebut akan memancar di setiap permukaan globe, dan bayang yang terhasil di permukaan silinder akan dilukis dan akhirnya dihamparkan menjadi peta mercator. Dan sebenarnya saiz untuk Asia Tenggara ni sangat besar, iaitu menyerupai saiz di antara Sweden hinggalah ke China dan juga termasuk di kawasan Rusia. Bagi semua yang ingin menyemak saiz-saiz negara di dunia ini, boleh klik pada thetruesize.com. Jadi kita tak heranlah jika kawasan Asia Tenggara ini mempunyai pelbagai kesultanan Melayu, bermula daripada Segeting Kera hinggalah ke Kepulauan Sulu. Tahukah anda peta pertama yang dicipta oleh orang Islam, iaitu Muhammad Al-Idrisi pada tahun 1154, di mana peta tersebut meletakkan hemisfera selatan di atas dan hemisfera utara berada di bawah. Dan lebih menarik lagi, antara peta pertama moden yang dihasilkan juga meletakkan hemisfera selatan berada di atas dan utara berada di bawah. Kita lihat pada peta ni, di mana kawasan Eropah berada di penjuru bawah kali dan Asia Tenggara berada di tengah-tengah dan berada di atas. Peta tersebut mengisolatkan Eropah untuk berada di bawah. Saya dah pusing dengan peta tersebut. Seandainya anda berasa tenang dengan melihat peta yang telah dipusing ini, sedarlah anda telah pun dijajah. Ini adalah kawasan Kepulauan Melayu yang merangkumi daripada Madagaskar sehinggalah ke Easter Island. Kita lihat di sini, di mana kawasan pendapatan Melayu, di mana setiap kawasan dapat diakses dengan menggunakan perahu atau kapal. Di sini membawa maksud di mana orang Melayu adalah pelayar-pelayar yang hebat, dan tak heranlah kalau orang pertama yang mengelilingi dunia ianya orang Melayu. Kita pernah dengar berkenaan pelayaran Magellan mengelilingi dunia, tapi masalahnya Magellan tidak menyempurnakan pelayarannya, di mana beliau telah terbunuh di Filipina pada tahun 1521, dan pelayaran tersebut disempurnakan kembali ke Eropah oleh Jack the Black, ataupun dikenali sebagai Awang Hitam. Kerajaan Melayu Melaka ni tertubuh pada tahun 1400 sehinggalah 1511, dan selepas 10 tahun kejatuhan Kota Melaka, barulah Eropah belajar untuk berlayar mengelilingi dunia. Ini adalah ilustrasi lukisan Kota Melaka, di mana Kota Melaka adalah kota yang diperbuat daripada batu, bukan daripada kayu, di mana menurut catatan Alfonso de Albuquerque sendiri, di mana dinding pertahanan Kota Melaka adalah seperti batu yang diketam. Sebab tu saya tertarik untuk berkongsikan puisi zaman dahulu, di mana mereka mengatakan, jika runtuh Kota Melaka,
Papan di Jawa saya dirikan. Kenapa sebutan papan ditegaskan dalam puisi tersebut? Kerana Kota Melaka adalah diperbuat daripada batu. Seandainya Kota Melaka diperbuat daripada papan, tidak perlu perkataan papan diulang kembali di akhir puisi tersebut. Di mana puisi tersebut menceritakan sebuah kota yang telah full develop, hancur, dan mereka akan bina semula kota yang baru, start from scratch, iaitu kayu. Okey, sehebat mana sebenarnya orang Melayu ni? Pernah tak kita pergi ke Kota Melaka dan kita lihat ada satu kapal yang sangat besar di tengah-tengah Kota Melaka? Itu adalah galion Portugis, dan saiz jong Melayu sebenarnya berkali ganda lagi besar daripada galion Portugis yang diletak di tengah Kota Melaka tersebut. Bagi semua yang ingin melihat ilustrasi Kota Melaka, boleh tekan pada link yang saya akan letak di bawah ini. Okey, ini satu lagi isu yang menarik. Kita dimomokkan mana Portugis menggunakan senjata dan kita melawan serangan Portugis semula dengan hanya menggunakan keris dan tombak. Sebenarnya ini adalah maklumat yang tidak betul. Menurut catatan Alfonso de Albuquerque sendiri, di mana semasa penyerangan Kota Melaka, mereka berjaya merampas 3,000 laras istinggar ataupun senapang dan 8,000 laras meriam. Dan lagi-lagi fakta menarik di mana pada tahun 1511 Portugis menyerang tanah Melayu. Dan menurut catatan, Jepun mula menggunakan senjata api pada tahun 1543 ketika pendaratan Portugis ke Jepun. Di sini maknanya selepas 32 tahun kejatuhan Kota Melaka, barulah negara Jepun mula menggunakan senjata api. Dan lepas tu mereka jajah kita pula. Okey, manuskrip Melayu terdapat 20,000 naskah di luar negara, di mana terdapat satu naskahnya mempunyai 500 muka surat. Wow, banyak. Di mana manuskrip-manuskrip ni tersimpan di 23 buah negara pada 151 institusi, termasuklah Australia, Belgium, Denmark, France, Germany, India, Italy, dan termasuk juga Vatikan. Apa sebenarnya yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip tanah Melayu ni sehingga Barat sanggup mencuri dan membawa balik manuskrip kita ke negara mereka? Yang pertama, dalam manuskrip tersebut mengandungi sejarah-sejarah tanah Melayu daripada awal permulaan hinggalah kita mula dijajah. Kesan daripada pencurian manuskrip ni, kita sekarang sendiri tidak mengetahui apakah asal tulisan bangsa Melayu itu sendiri. Kita selalu dengar orang berkata, bangsa Melayu ni tak ada tulisan sendiri, pinjam aksara Jawi, pinjam aksara Rumi. Sebenarnya kita ada aksara sendiri. Tetapi macam mana kita boleh lupa yang kita ada aksara sendiri? Pertama adalah manuskrip-manuskrip yang mengandungi ilmu-ilmu penulisan dan lain-lain telah dirampas dan dibawa ke barat. Dan manuskrip-manuskrip tersebut juga menceritakan tentang perundangan-perundangan tanah Melayu dan juga ilmu persenjataan, ilmu perkapalan, ilmu perniagaan, ilmu pertanian, penghasilan barang dan banyak lagi ilmu-ilmu terkandung. Dan manuskrip-manuskrip tersebut ditulis dalam tulisan Jawi dan juga tulisan Rejang. Mari kita kembalikan semula tulisan asal bangsa Melayu. Assalamualaikum.